Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannif hadal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan qiyamuhu ta'ala binafsihi, arti qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri ia Allah Ta'ala dengan sendirinya. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat salbiyah. Dan pada malam ni insya-Allah kita masuk pada perbahasan sifat qiyamuhu binafsihi. Setelah mana dibahas tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak serupa Allah Ta'ala akan yang baru. Mesti tak serupa. Kita kena i'tikad mesti tak serupa Allah akan yang baru, dan tentu tidak serupa Allah akan yang baru. Dalilnya makhluk ini, selesai kita i'tiqad itu dengan perbahasan yang panjang lebar yang telah lepas. Ingat-ingat tak ingat sajalah. Lalu diiring pula dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kenapa kau diiring dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi? Ini sebagai ujian dia panggil. Nak coba tengok kita ni lepas ke tak lepas belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Kerana kalau kita terjemuh tadi, terjemuh ni artinya naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah bahasa daripada Arab ke Melayu. Qiyam artinya berdiri. Qiyam siapanya qiyam? Qiyamuhu artinya berdirinya Allah Ta'ala binafsihi, dengan sendirinya. Itu. Jadi al-ma'nal mutabadaru minhu dia panggil. Makna yang disegera faham oleh akal manusia bila sebut kata berdiri dengan sendiri,
Oh, bangun daripada duduk kepada berdiri dengan tak ada siapa yang menolongi. Tu orang panggil makna yang disegera faham. Adakah makna tu yang kita nak i'tikad? Kalau ngaji sifat 20 kita i'tikad qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, dengan makna Allah daripada duduk bangun cacat tak kena siapa tolong, dia bangun dengan sendiri. Kalau mengaji lagu tu ilmu akidah, artinya kita tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Salah makna tersebut. Itu dah. Jadi kalau orang tu bila sifat 20 lancar sekalipun, tapi kalau makna dia i'tikad tak betul, bukan ahli sunnah tu dah. Sebab itulah yang dikehendaki dalam ilmu tauhid ni makna yang kita pegang tu betul. Yang kita i'tiqad, orang panggil mu'taqadat, perkara yang kita simpul kemah dalam hati itu betul. Jadi walaupun ngaji sifat 20 dah, tapi pegang tak betul pun bukan ahli sunnah juga dah. Itu kerana sifat 20 ni metak saja, cara nak kenal Tuhan yang dibuat kesimpulan oleh ulama setelah mana ditapih daripada Quran dan hadis, keluarlah silibusnya ilmu sifat 20. Jangan kita duk soal lah, ada zaman Nabi dak mengaji sifat 20. Parok mu tanya lagu tu. Zaman Nabi tu ilmu fiqh tak ada mengaji, rupa syarak, sah batal, halal haram, cara kita mengaji fiqh lah ni. Ada Nabi kuliah maghrib mengajar fiqh, kuliah maghrib hari Ahad mengajar fiqh, kuliah maghrib hari Isnin mengajar tajwid, kuliah maghrib hari Sabtu mengajar tafsir, hari Selasa mengajar hadis. Ada ke? Ini orang panggil ilmu tu digali oleh ulama. Jangan kita soal kata tak ada sampai Nabi ni mengaji sifat 20. Kalau gitu Al-Quran hak kita baca mishaf dengan secara lengkap, ada dengan alamat-alamat, tanda-tanda, baris, titik, tu pun tak ada zaman Nabi tu. Al-Quran pada zaman Nabi tu ditulis tidak lengkap. Hanya duduk dalam dada-dada para sahabat huffaz. Bila ke orang panggil cadangan nak hipung Quran tulis dengan secara lengkap? Zaman Nabi tak ada dah, Nabi wafat dah. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tercetus idea dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ya khalifat Rasulillah, aku tengok ramai orang-orang hafal Quran ni mati syahid dalam peperangan. Jadi aku bimbang takut Quran ni tak sampai pada generasi kemudian. Alangkah eloknya kita kumpul Quran ni tulis dengan lengkap satu mishaf. Abu Bakar kata, hei Umar, bagaimana aku nak buat benda yang Rasulullah tak pernah buat? Abu Bakar pun ya takut juga nak buat mula. Jadi Sayyidina Umar kata, ya khalifat Rasulullah, walau Rasulullah tak buat pun perkara ni bagus ni, ada maslahat supaya orang kemudiannya boleh baca Quran. Dipikir timbang neraca tengok, Sayyidina Umar kata, iya juga, molek juga. Maka start hipung. Lengkapnya zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Sebab tu dikenal dengan Mishaf Utsmani. Itu pun tidak ada baris dan titiknya pada huruf Al-Quran, tak ada. Zaman Sayyidina Ali barulah tercetus letak baris. Bila didengar ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia baca gitu. Salah lah makna dia tu, jadi berubah makna. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia baca gitu. Makna dia jadi lagu mana? Sesungguhnya Allah Ta'ala membiarkan, berlepas diri, membiarkan daripada orang musyrikin, dan Rasul pun Allah Ta'ala biar juga, Allah Ta'ala berlepas diri juga. Jadi gitu makna dia. Berubah tak makna? Berubah kerana berubah baris. Ya sepatutnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah atau wa rasuluh. Artinya Allah Ta'ala dan Rasulullah berlepas diri daripada fuak kafir musyrikin. Itu maksud sebenar. Oleh kerana orang baca baris salah, maka Abu Aswad Ad-Du'ali tulis baris minta izin dengan Sayyidina Ali nak tulis baris pada Quran. Takut orang baca salah.
Maka Nabi buat ada tulis baris? Tak. Tu. Kemudian pulaknya payah juga walau baris ada pun tak kena huruf ni ba ko ta ko kha ko jim ko ha. Kamu tak ada titik. Maka Imam Ahmad Al-Farahidi meletakkan titik pada huruf-huruf Al-Quran. Hak siapa kita ni bukan daripada Nabi, zaman Nabi buat bukan. Alim ulama kita yang bersungguh-sungguh pupu Quran buat pemudah kita nak boleh baca Quran. Setara tu letak titik, letak baris pun wala bowling mana lagi hak baca salah Quran tu. Jadi jangan kita buat soalan bodoh. Nabi ngaji dak sifat 20 gini. Bodoh tanya lagu tu, tak jidik itu. Berat tanya lagu tu. Zaman Nabi tajwid izhar, ikhfa idgham ma'lunah bila gunah pun tak ada sahabat ngaji lagu tu. Itu semua ilmu-ilmu dalam Islam ni nak mudah kita belajar agama gitu dah. Maka kerana apa ulama dia susung lepas mukhalafah qiyamuhu ta'ala binafsihi, ini sebagai imtihan, nak uji betul tak kita kemah dah pegang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau kita i'tikad berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, dengan makna Allah daripada duduk bangun cacik tak kena siapa tolong, artinya tak lepas lagi kita faham sifat mukhalafah. Bukan makna tu yang kita nak i'tikad qiyamuhu ta'ala binafsihi. Walaupun terjemah biharfin, ya, mana biharfin? Artinya arti qiyamuhu binafsihi, berdiri ia Allah dengan sendiri. Qiyam arti berdiri. Binafsihi dengan sendiri. Dengan dirinya. Jadi al-ma'nal mutabadaru minhu, makna yang disegera faham lagu kata bangun cacah dengan tak ada siapa yang menolongi, itu laisa bil murad, bukan yang dimaksud. Bukan makna Allah berdiri dengan sendiri dengan makna daripada duduk bangun cacah tak ada siapa tolong, dia bangun sendiri. Bukan makna gitu dah. Apa makna? Tengok. Dan bermula makna berdiri ia Allah dengan sendiri itu ialah khabar. Tiada berkehendak, yakni ia Allah kepada zat, satu makna. Dan tiada berkehendak, yakni ia Allah kepada orang yang menjadikan dia Allah. Ini dua makna. Kalau dalam hak bahasa Arab kata mana? Qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yahtaju ilal mahalli ay zati wa la yahtaju ilal mukhassisi ayil fa'ili. Gitu. Makna Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri dengan makna Allah tak berajak kepada zat dan dia tak berajak kepada tukang lain yang menjadikan zat dia dan sifat-sifat dia. Gitu. Jadi untuk faham perbahasan sifat qiyamuhu binafsihi ini, kita kena faham 4 perkara. 4 perkara. Kena wirti 4 perkara ni, insya-Allah fahamlah gapo hak nak dibahas dalam sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Mana 4 perkara? Yang pertamanya ialah dipanggil arad. Itu arad. Aradun. Ain ra dha. Aradun. Apa arad? Yakni sifat yang ada pada makhluk, sifat yang ada pada kita, pada meja, apa-apa sahaja kejadian makhluk Allah Ta'ala buat ni, sifat yang ada pada diri dia dipanggil sifat pun panggil, arad pun panggil. Gitu. Kenapa panggil arad? Kerana arad dengan makna benda yang baru kedatangan. Baru kedatangan. Itu. Contoh, kita punya penglihatan. Arad yang menumpang pada mata, jirim mata kita. Masa lahir dulu tak ada pakai spek di sini. Pokok kita hebat lah, tak ada suara habuk pakai spek. Ada pakai spek tak? Tak ada dia.
Ada? Tak ada pakai spek? Ada. Siapa tu? Tok Bilal kita? Tok Bilal? Tok Bilal kita punya. Tok Bilal kita masa mak dia melahirkan dia dulu tak pakai spek tu, tak percaya teradanya. Nah, mana ada orang masa mana mak dia beranak ke dia lahir tu pakai spek mata dah kejutkannya mak dia. Dah. Lahir tu tak ada orang pakai spek mata tu, pakai spek mata dah tak ada. Lahir-lahir tu tak boleh lihat benda hak jauh. Boleh lihat dekat-dekat saja. Pendengaran dia pun tak dengar hak jauh-jauh, dengar hak dekat-dekat saja. Sebab tu orang tua tu bila anak dia baru lahir sunat qomat azan telinga kanan telinga kiri. Bukan sunat azan pergi masjid pasal speaker buat masjid jangan. Kok telinga tuak kok telinga Allahu akbar Allahu akbar kok telinga anak. Dah jangan kuat sangat pecah genda telinga dah sini. Bapa kena degapak kok telinga. Dia dengar hak dekat-dekat. Dia tak dengar hak jauh-jauh. Dia lihat apa hak dekat-dekat. Dia tak nampak jauh-jauh. Lama kelamaan pendengaran penglihatan kita ni dia berubah. Betul tak? Tu orang panggil arak, benda kedatangan. Lama-lama nampak jauh-jauh, kena mak, kena pak, kena adik-beradik, kena orang tu, kena orang ni. Boleh baca ABC, boleh baca alif bata, boleh baca Iqra, boleh baca Quran. Ku universiti pula mengaji. Lama-lama kurang nampak pula weh. Tu yang pakai spek tu. Dah itu ni. Tu lama-lama tambah power kau tebal cermin mata spek dia tu. Dah itu ni. Duk lama sikit tak pakai pula dah spek. Kata haji mula tidak pakai spek. Ya kata. Pawana tak pakai spek. Kau tahu ustaz makan kerok berkali. Jelas pula mata tak ada kena pakai spek. Tu nak cerita kata sifat kita tu arat yang menumpang pada jirim tubuh badan kita. Artinya terima bertambah, terima berkurang. Apa makna? Benda baru kedatangan. Itu dia panggil apa? Aradun. Sifat pun boleh panggil, arad pun boleh panggil. Itu. Maka arad ni dia berhajat kepada dua perkara. Gapo? Pertama yahtaju ilal mahalli aizati. Dia berhajat nak ada dia kena tupai di benda. Apa benda tu? Zat dia panggil. Penglihatan ni tak boleh tupai di meja kat sini. Kena tupai di mata. Pendengaran kena tupai di telinga. Itu dia berhajat pertamanya kepada tempat untuk dia menempati. Itu tempat tu artinya zat. Artinya dia berhajat pada zat. Dia tak boleh ada dengan sendiri. Pedah di lada, nope di lada. Manis di gula, nope di gula. Masing di garam, nope di garam. Putih di kopiah, nope pada kopiah. Gitu dah. Tu dia panggil apa tu? Arak. Pertamanya dia berhajat kepada tempat, yakni zat untuk dia menempati. Yang keduanya yahtaju ilal mukhassisi ayil fa'ili. Dia berhajat kepada orang lain tukar yang membuat dia. Sebab itulah penglihatan kita ni Allah Ta'ala senantiasa tajaddud, perbaharui semua. Kerana kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, arad tidak mengekali di masa yang dua. Dia panggil arad tidak kekal dua zaman, dua masa. Artinya putih yang ada di kopiah serban kita ni putih lain-lain semua. Tu bukan putih hak tula masa mula-mula beli dak. Masa mula-mula celup warna putih bukan. Putih lain semua. Dalilnya tengok daun pisang atau daun pokok hak warna hijau. Bila dah kering hijau pergi ke mana? Hijau pergi ke mana? Tak ada pergi ke mana-mana tu ganti dengan warna coklat pula kat sini. Tak ada pergi ke mana-mana tu ganti, tu tajaddud, tu ganti, tu perbaharui. Kenapa? Karena hijau tu arad di daun, sifat di daun.
Kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan arak tak kekal dua zaman lah. Kalau kita menjalani di atas pendapat arak tu kekal, artinya diperkekalkan oleh Allah. Artinya putih ada di sebelah kita ni putih yang sama. Tetapi siapa yang memperkekalkan dia, mengabadikan dia? Allah. Artinya kekal dia tu bukan baqa' zati, baqa' aridi dia panggil. Kekal dengan makna diperkekal. Gitu dah. Artinya dia berhajat kepada tukang yang menjadi, tukang yang memperkekalkan dia. Dia berhajat. Itu dia panggil arak. Dia berhajat dua perkara. Satu dia panggil arak. Maka Allah bukan arak. Itu nak cerita gitu. Allah bukan arak. Kalau Allah arak berat Allah tu bermakna supaya penglihatan dengan pendengaran kita, warna ceklat ada pada wajah kita ni, pada rupa kita, pada kulit kita. Mana dia berhajat kepada zat, kemudian dia berhajat kepada tukang yang menjadikan dia. Maka Allah bukan arak. Satu. Yang kedua namanya jirim atau jisim pun dia panggil. Nah, gapo jisim jirim ni? Yang ni benda bertokok yang bawa diri dia sendiri. Itu dia panggil zat makhluk. Ni zat kita ni jirim jisim. Ni meja apa saja ni tak ada hak tidak berjirim jisim. Udara berjirim berjisim. Nah, air berjirim jisim. Nah, jadi jirim jisim ni orang panggil berapa? Zat makhluk. Dia panggil zat makhluk pun boleh, panggil jirim jisim pun boleh. Nah, maka jirim jisim dia tidak berhajat kepada zat kerana dia tu sudah zat dah. Itulah. La yahtaju ilal mahalli, dia tak berhajat kepada zat sebab dia pun memang zat. Macam botol ni. Nah, dia tak berhajat pada meja, dia tak berhajat kena lekat di meja baru jadi botol dah. Botol kakak tubuh dia sendiri. Meja. Nah, mikrofon, tubuh botol, tubuh meja. Ya, dia tak boleh dia tak perlu kena botol kena lekat di meja. Kalau tidak tak jadi botol, orang tak kenal botol gapo lagu tu ke? Dah, itu ni. Botol ni orang kenal lalu dah. Gelas ni, mikrofon ni dia tak ada berajak kepada kena tupai benda lain. Kerana dia tu orang kenal di diri dia. Dia bawa diri dia sendiri panggil. Kakak tubuh diri sendiri. Itu dia panggil jirim jisim. Nah, tetapi yahtaju ilal mukhassisi ayil fa'ili. Botol ni dia berhajat kepada tukang yang menjadi. Nah, itu. Ada ni tukang menjadi ni. Medai mana tahu? Tengok medai mana ada itu tulis kalau ni. Medain Malaysia ada. Buatan Malaysia ada ni. Tu medain Malaysia ada tukang menjadi. Kalau tidak nak jadi warna botol ni. Nah, tukang yang menjadi itu pada hakikatnya Allah. Pada majah je medain Jepang, medain China, medain Malaysia, medain tu medain ni hakikatnya Allah juga. Cuma lalu kok tangan tu tukang. Nah, makhluk ni ada dua jenis. Ada hak tak lalu kok tangan tukang. Mana? Langit bumi. Tak ada siapa dia kata langit medain Malaysia. Cuba tengok ujung tu ada tulis medain Malaysia. Ada? Tak ada kat sini. Bumi tak ada, medain mana-mana Amerika ke tak ada. Itu. Makhluk hak tak lalu kok tangan tukang. Ada makhluk hak lalu kok tangan tukang. Nah, kereta, mutu, kapal terbang, itu boleh medain China, medain Japan, medain Amerika. Hakikatnya yang menjadi tukar secara hakiki ialah Allah juga. Cuma lalu kok tangan makhluk dia. Lalu kok tangan makhluk dia. Jadi jenis tubuh makhluk, zat makhluk, jirim jisim tadi itu dia tak berajak kepada zat sebab dia zat, tapi dia berajak kepada tukang yang menjadikan dia dan mengekali keberadaan dia. Gitu. Kita ni kalau Tuhan stop keberadaan kita, kewujudan kita, tak ada tubuh kita, boleh hacul lebu pun boleh. Nah, yang gilih lari ke hacul lebu boleh. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Boleh, tak ada apa. Artinya ini dia panggil zat makhluk. Maka Allah bukan jirim jisim.
Tu nak siapa situ je. Allah bukan jirim jisim. Kalau Allah jirim jisim bermakna Allah berhajat kepada tukang yang menjadi. Sedangkan dia tu tukang dah. Nah, dia tu Tuhan dah. Bagaimana boleh dia pula berajak kepada tukang yang menjadi? Kalau dia berajak kepada tukang yang menjadi, artinya dia tidak qidam, tidak sedia. Ada permulaan bagi ada, dulunya tak ada. Lalu dimengadakan oleh tukang, barulah ada Tuhan. Tuhan apa lagu tu? Berajak kepada tukang lain yang mengadakan dia. Maka Allah bukan jirim. Itu dua. Yang ketiganya dia panggil sifatun, sifat. Ini sifat di sini kena kepada sifat-sifat yang ada di zat Allah Taala. Maka sifat-sifat Allah yahtaju ilal mahalli ayidzati wala yahtaju ilal mukhassisi ayil fa'ili. Itu. Sifat Tuhan ni dia berhajat kepada zat. Sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dia nak ada dia tu kena ada di zat. Dia tak boleh pisah dengan zat. Dia berajak ke zat. Dia kena ada di zat. Dia tak boleh ada dengan diri dia sendiri, tak boleh. Walaupun dia tu bukan zat, tapi dia tu bukan yang lain daripada zat. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. Gitu. Dia tu bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. Apa makna? Dia tak boleh pisah dengan zat. Dah. Tetapi wala yahtaju ilal mukhassisi ayil fa'ili, dia tak berajak kepada tukang yang mengada. Kudrat tak berajak kepada tukang yang mengada, dia sama sedia kala dengan zat. Iradah sama sedia kala dengan zat. Ilmu sama sedia kala dengan zat. Tak ada berajak orang yang lain mengada. Dia tak serupa dengan arak tadi. Arak tadi berajak dua-dua, berhajat kepada zat dan berhajat kepada tukang yang menjadikan dia. Adapun sifat Allah hanya berhajat nak ada dia kena ada di zat Tuhan, tetapi dia tidak berhajat kepada tukang yang menjadikan dia. Sebab apa? Sebab semua sifat-sifat tersebut qadimah. Maka Allah bukan sifat. Gitu dah. Allah bukan sifat. Sebab apa Allah bukan sifat? Kalau Allah tu ialah sifat, sama taraf dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, Allah lagi. Bermakna tidak ada sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kamalat di zat di Allah. Sebab apa? Sebab Allah bukan sifat, Allah tu zat. Sebab Allah tu bukan zat, Allah tu ialah sifat. Balik habis dah aku cakap. Orang dengar tak tahulah, kau bengong keliru kali. Sebab Allah tu bukan zat tetapi sifat. Maka bila sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani, sifat wujudiyah yang lain selain daripada diri dia, sudah sifat dah. Gitu. Contoh kita ambil satu, kudrat. Kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat tak boleh bersifat dengan iradat. Kudrat tak boleh bersifat dengan ilmu. Kenapa? Kerana kudrat tu kudrat. Gitu Kalau kudrat boleh bersifat dengan kudrat, maka kudrat yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat yang ada di kudrat, yang ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat yang ada di kudrat, yang ada di kudrat, di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Oh, panjang jadi. Tasasul tu jadi. Nak habis bila tak tahu. Itu lagu tu. Maka sifat wujudiyah tu tidak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah yang lain. Berarti tidak ada sifat kamalat pada Allah. Sebab apa? Kalau Allah tu sifat, maka Allah bukan sifat. Tengok. Kalau sifat sama tarah dengan kudrat. Kudrat ialah kudrat. Kudrat tak boleh jadi iradah. Iradah ialah iradah. Iradah tak boleh jadi ilmu. Ilmu ialah ilmu. Ilmu tak boleh jadi kudrat iradah. Ilmu tak boleh jadi sama' dan basar. Sama' ialah sama', tak boleh jadi basar. Basar ialah basar, tak boleh jadi sama'. Kalam ialah kalam, tak boleh jadi sama' dan basar. Gitu. Kalau boleh, tak tahu rata bila nak putus. Boleh bersifat dengan sama', boleh bersifat dengan sama'. Sama' yang ada di sama' boleh bersifat dengan sama'. Sama' yang ada di sama' boleh bersifat dengan sama' lagi. Tak tahu bila nak habis. Maka mustahil tasalsul.
Lepas tu gapo dia Allah tu? Yang terakhir dia panggil zat. Tadi kan arad, jirim, sifat, yang terakhir ialah zat. Apa zat? Yang ni zat Tuhan. Zat Tuhan ni mesti dua perkara. Apa? La yahtaju ilal mahalli aizati. Satu. Wala yahtaju ilal mukhassisi ayil fa'ili. Dia tak berajak kepada zat sebab dia zat. Zat tak berajak pada zat. Macam hak makhluk tadi pun gitu juga. Ni, botol tak berajak pada meja. Meja tak berajak pada mikrofon. Kau kalau tak ada mikrofon, kau tak kenal meja. Mana meja tu? Bukan meja ni, mikrofon tak ada. Gitu ke? Meja ialah meja. Mikrofon ialah zat mikrofon. Gitu kan? Maka zat tak berajak pada zat. Satu. La yahtaju ilal mahalli ayyizati. Satu. Kemudiannya wala yahtaju ilal mukhassisi ayil fa'ili. Zat Tuhan ni dia tak berajak kepada tukang yang menjadikan dia. Jadi makna qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya Allah ada cara-cara zat. Bukan Allah kena ke sifat apatah lagi jirim atau arad. Itu. Sebab tu kalau kita baca kitab Syekh Abdul Qadir Sekam Al-Fatani, orang panggil tu ayah dia Sekam, anak murid Syekh Pak Da'i Mekah. Dia terjemah qiyamuhu ta'ala binafsihi, dia tak terjemah berdiri ia Allah dengan sendiri, dia tak terjemah itu. Dia terjemah mana? Qiyamuhu ta'ala binafsihi, ada Allah cara-cara zat. Terjemah gitu. Allah ada cara-cara zat. Apa? Sebab memang sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi nak ceritanya Allah ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalah. Bukan Allah kena ke satu sifat kamalah yang ada di zat. Apatah lagi Allah jisim jirim atau arad. Soal lagi jauh. Itu lagu tu. Jadi kalau kita reti pak istilah tadi arad, jirim, sifat, zat, pehelah gapo hok nak dibahas dalam perbahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi jangan kita kata qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, dengan makna Allah Ta'ala daripada duduk bangun cacat tak ada siapa tolong. Jangan pehel lagu tu. Sebab ada orang mengajar lagu tu. Ada. Memang ada. Orang ni gelenya geletah nak mengajar, you tak mengaji. You duk reko. Ini bahaya. Tu bahaya. Bunyi gendar dah weh. Azan dululah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Asyhadu anna sayyidana
La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi sifat qiyamuhu binafsihi ini nak cerita Allah tu ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kamalat, kesempurnaan. Bukan Allah tu satu sifat kamalat yang ada di zat, apatah lagi jisim atau arad. Sebab itulah Syekh Tok Diskam dia kalau kitab sifat 20 dia, kalau qiyamuhu ta'ala binafsihi, dia tak terjemah berdirinya Allah dengan sendiri, dia tak terjemah gitu. Lepas tu dia pitah makna selalu. Qiyamuhu ta'ala binafsihi apa? Ada Allah cara-cara zat. Dia terjemah itu dah. Dia tak awal gitu dah. Ni seumpama kalam ulama yang mutasyabihat jugalah ni. Tapi tu ditakwilkan orang panggil. Makna yang dikehendaki bukanlah bangun daripada duduk, diri daripada duduk tu, bangun cacat dengan tak ada siapa yang menolongi. Bukan makna gitu dah. Lepas tu kenapa kau ulama susung qiyamuhu ta'ala binafsihi lepas mukhalafah? Ini sebagai imtihan, ujian tak ada. Jadi kalau ada orang mengajar kata qiyamuhu ta'ala binafsihi ni berdirinya Allah dengan sendiri, tuan-tuan Tuhan ni kalau nak bangun berdiri cacat, tak ada siapa tolong, dia bangun sendiri, tak pakai tukak, tak pakai papoh gapo. Acer tu ustaz tu kaki goreng hangit. Tu dah. Salah yang mengajar gitu. Walaupun mengajar sifat 20. Ada juga yang mengajar kata la yahtaju ilal mahalli ay makan tempat. Makna la yahtaju ilal mahalli tidak berhajat Allah kepada mahal, yakni tempat makan. Bukan maksud seperti itu. Karena al-mahal di situ bukan dengan makna al-makan. Mahal di situ dengan makna zat. Karena masalah Tuhan tidak bertempat tu dibahas dah dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Maka dalam qiyamuhu ta'ala binafsihi bukan nak bahas Allah tidak bertempat dengan makna makan tu, bukan. Masalah Allah tidak bertempat selesai dah dalam sifat mukhalafah. Allah ada tidak bertempat, tidak berhajat kepada tempat. Bahkan yang bertempat tu mesti benda yang berjisim. Tiap-tiap benda yang berjisim mesti tahayyus, mengambil lapangan kosong qadar teluh zat tubuh dia hak bertokar tadi. Itu dia panggil bertempat. Maka Allah tidak berjisim, maka Allah tidak bertempat. Masalah al-makan itu selesai dalam sifat mukhalafah. Adapun mahal, ail mahal di dalam perbahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi bukan dengan makna makan tempat, bukan. Al-mahallu dengan makna aizatuh. Mahal yakni tempat di sini dengan makna zat. Tu nak faham situ. Ada juga ustaz yang mengajar gitu. Itu pun sedikit goreng. Dia tak goreng sampai hangit lah, goreng sikit-sikit ya. Ini kalau kita tidak mengambil ilmu daripada guru, jangan kita cuba-cuba nak mengajar. Bahaya. Macam juga masa saya balik Mesir dulu. Awal-awal balik Mesir dulu tak ada kuliah-kuliah lagi.
Orang tak ambil-ambil lagi lah kuliah, muka tak kenal lah bawa balik masjid. Pernah saya singgah di satu masjid di Selangor ni lah. Di satu masjid. Masa tu saya singgah di masjid tu, saya tak pakai serban, tak pakai jubah apa lah, tak ada lah. Pakai baju t-shirt cak korok gitu, seluar jeans kata ni. Rambut pun panjang siapa ke? Nah ni tengah ni rambut. Orang panggil mak dadah, mak rok gitu lah. Dah. Jadi lepas maya maghrib ada kuliah maghrib. Pengajiannya macam kita ni, ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Jadi ustaz yang mengajar tu kata mana? Tuan-tuan, Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Apa kudrat? Artinya berkuasa. Tu pun tak tepat dah tu. Arti kudrat, berkuasa. Berkuasa tu ta'aluk bagi sifat berkuasa. Itu nanti kita bahas dalam sifat ma'ani. Bila tak tahu lepas raya ni lah. Ini nak sebulan dah, bulan lepas cuti dah. Ramadan puasa sebulan, cuti sebulan. Nah, raya pun kena sebulan juga lah. Nah, dah puasa apa sebulan, raya kena sebulan. Lepas raya ni pula kita kalau ada kelas kuliah pula kan. Nah. Jadi dalam banyak-banyak hidup huraya kata, Tuhan ni berkuasa penuh tuan-tuan. Nah, Allah Taala Maha Kuasa. Tuhan kuasa tak nak buat anak bagi dia? Siap. Dia tanya pula orang kampung. Tuhan kuasa nak buat bini bagi dia? Nak buat mak pak bagi dia? Nak buat Tuhan lain selain daripada dia? Tuhan kuasa tak? Dia tanya. Orang kampung ni. Enggak, orang situ tu pening nak jawab kawan. Ada dia ni. Ada tidur lekat dia pos Spiderman tu tak seroyak lah, memang tak jawab dah tu. Khong tidur dah tunggu isyak asar ya dia. Nah. Tu hok duduk telenggok ni. Tak tahu nak jawab kawan dah. Ambo duk nanti tunggu dia jawab. Biar jawab pennya betul. Rupa-rupa dia pun salah juga jawab. Jawabnya dia kata, tuan-tuan, Tuhan kuasa. Tuhan boleh buat anak bagi dia. Tuhan boleh buat bini bagi dia. Tuhan boleh buat mak pak bagi dia. Tuhan boleh buat Tuhan lain selain daripada dia. Cumanya dia tak anak je. Dia tak ambuh, dia tak seh. Macam kita lah dia kata, kita ni nak makan pizza boleh sekontena. Boleh. Cuma kita tak seh sebab apa kenyir. Ya kiyah lagu tu. Sudah kata ustaz ni ngaji dia mana lagu ni. Maka betul sungguh kata Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam kitab Faridatul Faraid tentang mengetahui ta'aluk bagi sifat-sifat ma'ani itu tidak fardu ain kepada orang awam. Betul. Tetapi fardu di atas orang yang nak mengajar ilmu tauhid kepada orang awam. Sebab apa? Barangkali tersalah dia menghurai tentang ta'aluk sifat kudrat. Kudrat Allah bertakluk kepada benda yang harus, yang mungkin. Terima ada, terima tak ada. Sebab itulah innallaha ala kulli syai'in qadir dengan wallahu bi kulli syai'in alim. Syai' pada kata qadir, syai' pada kata alim tu beza. Syai' pada kata alim semua benda wajib Tuhan tahu, benda harus Tuhan tahu, benda mustahil Tuhan tahu. Tuhan tahu tanpa terdahulu tidak tahu. Tuhan tahu tanpa perlu berusaha untuk tahu. Tuhan tahu sedia kala lagi. Tuhan tahu muafakat dengan benda tersebut. Sebiji sama. Tak beralih sikit kesak pun. Itulah. Kalau syai' pada sifat kudrah, Allah Ta'ala di atas tiap-tiap syai' sesuatu tu bukan semua. Hanya benda yang jaiz, benda yang mungkin, benda yang harus saja. Apa benda yang mungkin, yang harus? Benda terima ada, terima tak ada. Ada berapa perkara benda mungkin? 4 perkara. Mungkin maujud ba'dal adam, mungkin ma'dum ba'dal maujud, mungkin sayujadu, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mana mungkin maujud ba'dal adam kita sebut sikit. Benda terima ada, terima tak ada. Ada setelah mana dulunya tidak ada. Mana? Kita ni terima ada, terima tak ada. Sekarang ni ada, yang dulunya kita tidak ada. Itu dipanggil mungkin maujud ba'dal adam. Yang kedua mungkin ma'dum ba'dal maujud. Benda terima ada, terima tak ada, tapi tak ada dah sekarang setelah mana dulunya ada. Siapa contoh? Tok nenek moyang kita. Ada lagi mungkin sayu jadu dia panggil. Benda terima ada, terima tak ada.
tapi selagi akan ada. Mana contoh? Orang bining boleh anak nombor 1. Lepas tu anak nombor 2, nombor 3 selagi akan ada. Sebab apa? Tak mandul. Ni. Itu lagu tu. Ada lagi mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda terima ada, terima tak ada, tapi sedia kala Allah Ta'ala tahu kata dia tidak akan buat benda tersebut. Contoh seperti anak bagi orang mandul. Bilanya tahu kata Allah tak akan buat dia tu anak ke dia? Bila dia mati. Gitu Sebab itulah orang diberi khabar oleh doktor. Nah, maaf pak cik, mocik mandu. Maka jangan putus asa. Selagi tak mati tu masih mungkin. Itu masih mungkin. Tak ada belak Kalau Allah nak bagi anak umur 60 baru boleh anak. Boleh. Tak ada apa. Nah. Tu. Pada dalam Quran cerita para nabi tu tua dah. Malaikat main khabar. Lagi akan dapat anak. Bini dia kata, "Yo kau. Stok laki aku, suami aku tua. Nah, aku pun tua." Tidak ada mustahil bagi Allah kalau nak uyan nak. Tu maka jangan putus asa. Nah, ni doktor kata mandu tu kat pakai putus asa, bercerai tangga ada lelaki bini. Tak jadi dah kalau nikah tak boleh anak ke. Jangan. Nah, paling kurang usaha tambah bini seorang lagi. Tu sungguh pun Nabi Ibrahim Nah, mula-mula dengan Siti Sarah tak boleh anak. Tak boleh anak bertahun-tahun nikah. Lah kali nikah dengan Siti Hajar boleh anak Ismail. Lama Allah Sarah pun mengandung juga boleh. Boleh siapa? Ishak. Dah ni. Usaha. Kalau dah mati tu baru nyata. Anak bagi Selamat, anak bagi Zainab ni betul-betul mungkin alimallahu annahu lam yujab. Apa? Mati nak usaha anak. Barulah nyata kata anak di dia tu ialah termasuk daripada perkara terima ada, terima tak ada. Tapi sedia kalau lagi Tuhan tu tidak nak mengada kepada dia tu anak. Itu mungkin. Jadi kalau Allah boleh buat anak bagi Tuhan, bining bagi Tuhan, mak bagi Tuhan, bermakna anak bagi Tuhan tu bukan mustahil. Gitu Bining bagi Tuhan tu bukan mustahil. Mak bagi Tuhan tu bukan mustahil. Lepas tu mungkinnya berat tu. Dah Tuhan mampu buat ke? Betul tak? Tuhan boleh buat anak bagi dia. Lepas tu anak bagi Tuhan tu apa? Terima ada, terima tak ada. Tapi Tuhan tak usah mengada. Jadi anak bagi Tuhan tu setara dengan anak bagi orang mandu tadi. Berat tu. Sedangkan Tuhan kata lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Berartinya anak bagi Tuhan tu mustahil. Lam yalid artinya istihalatul mustahil. Walam yulad istihalatul mustahil. Tidak diperanak artinya mak bagi Tuhan itu mustahil. Tidak beranak artinya mak anak bagi Tuhan itu mustahil. Betul tak? Bini bagi Tuhan itu mustahil. Mustahil ni apa mustahil? Benda hak tentu tidak lagi tak ada. Tak boleh nak terima kok sebelah ada. Itu benda tentu tidak lagi tak ada. Jadi kalau Tuhan mampu buat anak, mampu buat bini, mampu buat mak bagi dia, bermakna benda tu bukan mustahil, harus. Dah mampu kan? Macam anak bagi orang mandu tadi. Mampu tak Tuhan buat? Mampu, tapi Tuhan tak boleh buat. Nak orang ke dia. Maka anak bagi orang mandu tu mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin juga jaiz juga harus. Adakah bini bagi Tuhan tu harus? Harus Tuhan bini. Harus Tuhan ada apa? Harus Tuhan ada anak. Berat lagu tu. Tu salah tu. Cuma hamba tu tak tanya, takut kejut kanyak ustaz. Kita rambut panjang dengan seluajing pula ni. Baju cak korok lama mak dadah mana tanya soalan. Tapi salah. Ini bahaya. Tebing kita royak di Facebook ke jaiz marah kita. Ni. Ya pelik akhir zaman ni. Kita royak supaya dia ambil tindakan. Sebab apa kalau kita report 40 kali pun dia tak ambil tindakan. Sedangkan mengajar benda salah ni aibnya meratai
kepada orang awam. Dia aib yang tidak boleh kita buka ni aib yang bersifat peribadi. Wala tajassasu, jangan kamu mengintai-ngintai aib saudara kamu. Itu betul. Jiran tetangga kita tak tahu orang tino mana masuk rumah dia, kita pun berlek ni kita siap pergi pasal kamera, video cam, panggil production siap supaya syuting. Apa nak korek aib gapo dia buat dalam rumah. Itu haram. Itu orang panggil aib bersifat pribadi. Ataupun ada pun mengajar benda salah ni bukan aib pribadi. Nah, salah orang awal duduk dengar. Oh, lagu tu anak bagi Tuhan ni boleh jadi ada lagi tu. Nah, mak apa Tuhan boleh jadi ada. Tuhan lain pada Allah pun boleh jadi ada, cuma Tuhan tak saya buat aja. Gitu ke? Mana boleh jadi ada? Benda tentu tak ada. Anda mana nak terima boleh jadi adanya? Kalau boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, tu harus. Mustahil ini benda tentu tak ada, tak terima nak kata ada. Gitu jadi kalau orang tanya, Tuhan boleh buat anak tak bagi dia? Boleh buat mak apa tak? Jawabnya tak boleh. Nak Tuhan kuasa tak buat anak bagi Tuhan? Jawabnya tak kuasa. Tak kuasa. Lemah Tuhan. Lemah kepala bapakmu. Ayat dia gitu. Nah, ayat gitu. Lemah kepala bapakmu. Bapa kepala bapak saya. Dah. Bukan bidai kuasa dia, orang tak panggil lemah. Gitu Betul tak? Gajah tak pandai panjat pokok kelapa. Orang panggil gajah tu lemah bodoh tak? Dah. Gajah kita kata, naik, ambil wahnya muda. Gigi. Gajah tu, tak pandai dia. Mung ni bodoh besar saja tak pandai panjat pokoknya. Siapa hak bodoh? Gajah ke kita? Jawabnya kita. Ni. Gajah bukan bidai kuasa dia panjat pokoknya. Hak bodohnya kalau tak pandai pokok, tak pandai panjat pokoknya tu beruk dah. Beruk tak pandai pokoknya, pandai berenang. Tu baru bergerak ni beruk mari mana ni? Dah, tak pandai panjat pokoknya. Tu baru dia. Moga bidai kuasa dia, kera beruk ni pandai panjat pokoknya. Gajah bukan hijau dia. Hijau gajah ni heret kayu balok ni. Tu baru betul. Kudrat hijau dia kepada benda mungkin, bukan benda wajib, bukan benda mustahil. Sebab tu kalau kita tanya, Tuhan kuasa tak buat zat dia? Tak kuasa sebab zat dia benda tentu ada. Tak terima nak kata tak ada. Wajib kan? Gitu. Tuhan boleh tak buat mak pak anak bini Tuhan lain pada dia? Tak boleh, tak kuasa apa? Bukan bidai kuasa dia, benda mustahil tu, benda tentu tidak lagi tak ada. Lepas tu Tuhan kuasa buat benda terima ada, terima tak ada. Tu lagu tu dah tu deh. Tapi kalau orang tak mengaji, ya hurat ya goreng, hangit letung kita. Nah. Tu. Habis. Hak bagus jawi bagus, masya-Allah. Kita tak report pun, tak ikut saluran pun report. You tengok di Facebook kita, kalau kita bongkar orang ni ngajar tak betul, tak kena, dia tu pemegang tauliah jawi, terus dia mesyuarat tarik tauliah. Baru betul itu. Atau WhatsApp pula, terima kasih ustaz, tolong bongkar, tolong beritahu, kami pun tak tahu ya. Tu baru betul. Ni dak kita kena panggil kita pula supaya bersalah. Bapa entah ni buka aib orang di Facebook, ya pelik. Nah, macam kita pula, jadi kita je pelik. Aku kau menata tu ngajar salah, supaya aku pula bersalah lah ni. Ya pelik. Nah, tu pelik penguat kuasa agama di mana-mana tempat, wallahu a'lam. Tak boleh sebutlah. Faham tak faham sajalah. Nah, tu. Habis itu kemudian kita sambung lagi pula lawan qiyamuhu binafsihi, tiada berdiri dengan sendirinya. Artinya ada Allah bukan cara-cara zat. Itu makna tiada berdiri dengan sendiri, maknanya ada Allah bukan cara-cara zat. Lepas tu Allah ialah satu sifat yang ada di zat, mustahil. Atau Allah tu jirim, lagi mustahil. Apatah lagi Allah tu arak, tentu tidak. Nah, itu. Lepas tu kalau kita nak etika hari ni apa? Allah mesti zat yang bersifat dengan segala sifat kamalah. Bukan Allah tu satu sifat yang ada di zat, apatah lagi jirim atau arak. Itulah makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kita sambung mula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.